Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakimi bin Syaran. Nombor metrik D183109005. Pada hari ini pelanggan kami ingin membentangkan tajuk yang berkenaan dengan hadis yang disunatkan menikahi dengan perempuan yang memiliki agama. Isu yang kami bawa pada hari ini adalah isu berkenaan dengan kahwin campur. Perkahwinan campur, perkahwinan yang merentasi agama, bangsa dan negara adalah salah satu yang boleh dikatakan agak baru juga. Tema perkataan perkahwinan campur ini adalah dia berasal daripada oleh pihak gereja Katolik, di mana dia untuk menggambarkan perkahwinan antara bangsa penganut Katolik dan bukan Katolik. Perkahwinan campur ini membawa maksud perkahwinan antara dua pihak yang berlainan agama, bangsa dan warga negara. Perkahwinan yang melibatkan antara penyatuan antara dua insan daripada golongan yang berbeza, sama ada berlainan agama atau bangsa ataupun negara. Namun perkahwinan campur dalam Islam adalah perkahwinan di antara dua pihak yang berlainan latar belakang, bangsa, agama ataupun warga negara. Sebagai contoh, sekiranya seorang Muslim dia ingin berkahwin dengan seorang yang berbangsa Inggeris yang pada asalnya dia merupakan penganut agama lain, perkahwinan itu boleh dikategorikan sebagai perkahwinan campur. Sebagai contoh, kalau kita lihat sesiapa yang kenal Mat Dan, yang bangsa yang berbangsa Inggeris, dia telah berkahwin dengan seorang perempuan Melayu di Terengganu. Itu dikategorikan sebagai perkahwinan campur. Namun kat sini perkahwinan campur dia dikategorikan ada 3 kategori, iaitu antara kaum, antara negara dan bangsa, antara bangsa. Untuk antara kaum, contohnya perkahwinan di antara seorang Muslim Melayu dengan seorang Muslim Cina. Antara negara, contohnya perkahwinan antara seorang Muslim yang berbangsa Melayu dengan seorang Muslim yang berbangsa Arab. Seperti contoh, dia berasal daripada negara Dubai ataupun mana-mana negara Arab lah. Untuk antara kaum, antara agama, contohnya perkahwinan antara seorang Muslim dengan seorang Cina, seorang yang beragama Kristian. Itu adalah 3 kategori dalam perkahwinan campur. Hukum perkahwinan campur kat sini adalah, kat Malaysia ni dia merupakan, dalam Malaysia ni kita mempunyai rakyat yang berbilang kaum dalam pegangan agama. Namun di dalam Islam, perkahwinan campur dengan kaum yang lain adalah dibolehkan dan tidak dilarang sama sekali, dengan syarat pasangan yang kita ingin nikah itu adalah dia wajib beragama Islam salah satunya. Perkahwinan antara agama pula adalah dilarang, kecuali bakal pasangan sama ada lelaki atau perempuan itu mestilah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Jika tidak, dia akan mempunyai banyak masalah yang datang, seperti permasalahan zuriat, pembahagian harta dan sebagainya. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 221, dan janganlah kamu mengahwini wanita-wanita musyrik sehinggalah mereka beriman. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin itu lebih baik daripada wanita yang musyrik, meskipun kamu menyukainya. Dekat sini manfaat perkahwinan campur adalah, yang pertama, dia dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara berlainan bangsa. Dan yang kedua, kita dapat mempelajari budaya bangsa yang lain. Seperti contoh, bila kita kahwin dengan orang yang berbangsa lain, contoh kita sebelum ni kita tak tahu
budaya mereka dekat negara mereka macam mana, dan bila kita kahwin kita tahu macam mana budaya yang mereka di negara mereka. Dan yang ketiga adalah kita dapat memperkembangkan ajaran Islam di negara tersebut. Kerana apa? Supaya ia dapat menguatkan lagi ajaran Islam di mata dunia. Seterusnya saya akan teruskan kepada mukaddimah, iaitu perkahwinan. Perkahwinan dia merupakan sunnah Rasulullah SAW yang telah dianjurkan berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah, kerana perkahwinan ini adalah salah satu fitrah oleh manusia dalam membina kehidupan dengan sempurna dan bahagia. Selain itu juga, perkahwinan ini adalah salah satu perkara yang mulia yang dituntut dalam agama. Rasulullah SAW sendiri pun dia telah menggariskan 4 perkara untuk dijadikan panduan kepada umatnya dalam hal memilih isteri, iaitu kecantikan, kekayaan, keturunan dan agama. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW menasihati umatnya agar kita berkahwin dengan pasangan yang mempunyai latar belakang pendidikan, agama yang teguh, supaya kita dapat mengelakkan lagi pelbagai masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga yang sentiasa bergolak sehingga akhir hayat. Dan Dr. Fathi Yakan antara lain menyebut beberapa faktor sebab-sebab dia mempermudahkan lagi tanggungjawab yang dipikul ini dan merealisasikan matlamat yang ingin dicapai. Antaranya perkahwinan yang hendaklah perkahwinan ini adalah semata-mata niat kita yang pertama adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan kita membina rumah tangga yang bahagia dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang sempurna dan melahirkan zuriat yang baik sehingga dapat kita mampu memikul amanah dan tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan zuriat kepada pasangan tersebut, dan juga dia dapat merealisasikan usaha bagi memastikan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu berterusan dan tersebar ke seluruh alam. Jadi sampai di sini saja saya punya pembentangan. Saya teruskan kepada rakan seterusnya untuk tajuk untuk slide yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Izzat bin Huzaini, nombor metrik D183109116. Baik, saya akan menerangkan mengenai huraian hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tankahul mar'ati li arba'i limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fa zafar bidzati din turibatu yadak. Yang bermaksud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wanita itu dinikahi kerana 4 hal. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, nasabnya. Yang ketiga, kecantikannya. Dan yang keempat, agamanya. Namun dari 4 itu, paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, kat sini hadis ni menerangkan bahawa seseorang wanita itu mereka dinikahi kerana 4 hal. Yang pertama, harta. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, kecantikan. Dan yang terakhir barulah agama. Maksud hadis ini menerangkan bahawa pada lelaki yang ingin mencari pasangan, pandanglah pada agama dahulu. Kemudian barulah pada harta, pada nasab ataupun pada kecantikan. Dan kat sini hadis ni menerangkan betapa pentingnya agama pada seorang wanita. Kita kena tengok agama dia dulu, baru boleh pandang benda lain. Maka perhatikanlah agamanya, baru kamu akan selamat. Jika ada agama, maka kita pun akan selamat. Baik, seterusnya saya akan menerangkan mengenai riwayat perawi. Nama sebenar Abu Hurairah ialah Abdi Syams, yang bermaksud hamba matahari. Nama penuh beliau Abdul Rahman bin Sahir Al-Dusi Al-Yamani. Beliau lahir pada
19 tahun sebelum hijrah. Seterusnya, tarikh beliau masuk Islam adalah 7 hijrah ketika Rasulullah SAW berada di Khaybar. Seterusnya, beliau wafat pada ketika umur 75 tahun. Beliau seorang yang sangat akrab dengan Rasulullah SAW dan baginda memanggilnya dengan panggilan Abahir, merupakan singkatan kepada Abu Hurairah. Beliau telah meriwayatkan hadis hingga 1,600 hadis. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Niradi. Nombor matrik saya di 183108892. Okay, hari ini saya akan terangkan berkaitan tentang pernikahan, persediaan sebelum nikah dan juga hukum pernikahan. Okay, kita tengok pada slide yang pertama, pernikahan. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmoni, sejahtera dan juga bahagia. Oleh kerana menikah menjadi dianjurkan bagi setiap peribadi Muslim yang berkemampuan dan tidak ingin terjerumus dalam perbuatan dosa. Okey, nikah ni adalah bertujuan untuk memenuhi kehendak agama dalam rangka untuk mendirikan keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmoni. Okey, nikah tu dia perlu kepada, dia wajib, dia tak wajib, dia menjadi dianjurkan lah, dianjurkan, disarankan bagi setiap peribadi Muslim yang berkemampuan, yang mampu dan tidak ingin terjerumus dalam zina ataupun perbuatan dosa. Pertalian nikah bukan hanya pertalian antara suami dan isteri, melainkan kedua keluarga juga. Sebelum diadakan pernikahan, pada umumnya seorang lelaki perlu melakukan pinangan, lamaran atau yang dalam Islam lebih dikenali dengan khitbah kepada wanita yang akan dijadikan sebagai calon isterinya. Meminang atau melamar artinya permintaan untuk menikah dari seorang lelaki yang diajukan kepada seorang perempuan dan walinya, atau dari pihak wanita kepada laki-laki melalui perantara seorang yang dipercayainya. Kiranya nikah ni mula-mula lelaki yang perlu lamar atau meminang, atau dalam Islam lebih dikenali sebagai khitbah kepada wanita yang ingin, yang ia hendak jadikan isterinya sebagai calon isteri. Okey, kalau kita tahu meminang atau melamar ni erti dia meminta untuk menikah dari seorang lelaki yang diajukan kepada seorang perempuan dan walinya, atau dari pihak wanita kepada lelaki. Tak kisahlah, lelaki boleh melamar perempuan, perempuan pun boleh melamar lelaki. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya. Kita boleh tengok pada dalam slide persediaan sebelum nikah. Okey, banyak benda yang perlu disediakan, banyak benda yang perlu di-prepare kalau kita nak nikah ni. Kita hendaklah terlebih dahulu mengetahui tugas dan tanggungjawab. Ya, sebagai seorang ketua keluarga dan lelaki, dia kena tahu tugas dan tanggungjawab sebagai seorang suami atau isteri. Isteri pun kena tahu tanggungjawab dia, tugas dia sebagai seorang isteri. Perkara paling penting, suami mampu menanggung nafkah bakal isteri dari segi nafkah zahir dan batin, termasuk juga dalam nafkah seperti tempat tinggal dan pakaian. Okey, paling penting sekali suami ni kena tahu yang dia mampu untuk menanggung bakal isteri dia, sama ada dari segi nafkah zahir ataupun batin, termasuk juga dalam nafkah tempat tinggal ataupun pakaian. Suami isteri hendaklah mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan perkahwinan seperti nikah, cerai, rujuk, iddah dan sebagainya. Okay, suami isteri ni dia kena ada ilmu lah, kena ada ilmu tentang kahwinan, macam cerai, nikah, iddah, rujuk dan semua perkara yang berkaitan tentang perkahwinan ataupun nikah. Kalau diorang tak tahu, susah keluarga tu nak bahagia, dan susah nanti kalau ada apa-apa yang berlaku, diorang nak rujuk siapa pun tak tahu, sebab diorang tak ada asas dalam pernikahan. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Kita boleh tengok dalam slide hukum pernikahan. Hukum pernikahan ni dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada makruh, dia ada harus dan dia ada haram. Kayaknya 5 hukum tu ada lah. Tapi kalau kita tengok dalam slide ni, wajib, hukum nikah ni dia jadi wajib sebab apa? Bagi orang yang cukup belanja dan tidak dapat tahan nafsu, dia jadi wajib kalau orang tu mampu dan dia tak dapat nak kawal nafsu dia. Okey, hukum nikah yang kedua dia jadi sunat sebab apa? Orang yang mampu dan hendak kahwin, dia sebenarnya dia sama macam wajib, dia mampu juga, tapi dia hendak kahwin, dia nak kahwin lah sangat-sangat. Yang ketiga, kita tengok hukum yang ketiga, makruh.
Makruh ni terjadi sebab apa? Orang yang cukup belanja tetapi tiada kemampuan. Kiranya dia cukup belanja untuk dia tapi dia tak mampu untuk berkahwin lah. Kiranya dia tak mampu untuk nak bagi nafkah-nafkah yang selebihnya, nafkah sama ada tak kisah sama ada dari segi nafkah zahir ataupun batin. Yang keempat ialah hukum harus. Sebab apa dia harus? Kita tengok dalam slide, mereka yang tidak mempunyai sebab yang mendesak untuknya berkahwin dan tidak pula mengharamkannya dia berkahwin. Kiranya dia tak kalau dia harus sebab apa? Sebab dia tak mempunyai sebab yang mendesak. Kiranya dia boleh tahan nafsu dia lagi. Dia boleh dia mampu untuk ni lagi. Dia tak mendesak keadaan dia. Dia boleh tahan nafsu dia, cukup belanja dia. Lepas tu dia tak mengharamkan dia untuk berkahwin. Okey, yang kelima, hukum yang terakhir ialah hukum haram. Mereka yang tidak mampu dari segi nafkah dan batin atau perkahwinan yang memudaratkan isterinya. Kiranya dia jadi haram sebab apa? Kalau suami tu dia tak mampu untuk tanggung isteri dia dari segi nafkah ataupun nafkah dan batin, nafkah zahir ataupun batin, dan ataupun kahwinan tu dia memudaratkan isteri. Dia macam kahwinan yang boleh membuatkan isteri tu sengsara lah kalau kahwin dengan dia. Macam dia tu penjudi, minum arak, dia akan membuatkan isteri tu jadi sengsara dan datangkan mudarat dekat isteri dia. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik bin Muhammad Yusof, memetik di 183-109. Okey, seterusnya rukun nikah. Rukun nikah ada 5, iaitu yang pertama suami, yang kedua isteri, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, yang kelima ijab dan qabul. Okey, seterusnya hikmah perkahwinan dalam Islam. Yang pertama, menjaminkan kesihatan. Perkahwinan dapat menjauhkan diri daripada maksiat, terutamanya jenayah zina yang boleh menyebabkan penyakit seperti AIDS dan sifilis. Penyakit ini boleh menjejaskan kesihatan dan memusnahkan kehidupan kita. Yang kedua iaitu memupuk kasih sayang. Perkahwinan diikatkan oleh rasa tanggungjawab bersama suami isteri. Dengan itu terjalinlah kasih sayang sesama mereka. Yang ketiga, memenuhi tuntutan rohani dan jasmani. Perasaan kasih sayang dan hubungan seksual yang menjadi fitrah manusia dapat disalurkan melalui jalan yang halal. Yang keempat, menjalinkan silaturahim. Perkahwinan dapat menghubungkan persaudaraan antara pihak lelaki dan perempuan serta merapatkan hubungan antara masyarakat. Ikatan perkahwinan boleh berlaku tanpa mengira bangsa dan negara. Yang kelima, memberi ketenteraman kepada suami dan isteri. Perkahwinan merupakan perkongsian hidup antara suami dan isteri. Kesenangan dan kesusahan akan dihadapi bersama. Zuriat yang dihasilkan melalui ikatan perkahwinan memberi ketenteraman dan keceriaan kepada mereka. Seterusnya, implikasi perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang Islam. Diri akan dikenakan tindakan undang-undang mengikut peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Masyarakat akan memandangkan serong terhadap mereka. Pada keluarga, nama baik keluarga kedua belah pihak akan tercemar. Pada masyarakat akan jadi kucak-kacir apabila setiap individu tidak menghormati undang-undang keluarga Islam. Seterusnya, slide yang terakhir, langkah-langkah mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang. Prihatin ibu bapa dan masyarakat. Ibu bapa dan masyarakat perlu memastikan setiap perkahwinan itu sah mengikut syarat dan undang-undang keluarga Islam. Yang kedua, program ilmu. Pihak berwajib memperbanyak seminar dan kursus untuk memberikan penjelasan tentang undang-undang keluarga Islam. Yang terakhir, tindakan undang-undang. Tindakan undang-undang perlu dilaksanakan dan tindakan undang-undang perlu dikenakan ke atas mereka yang melanggar syariat dan undang-undang keluarga Islam.